Assalamualaikum. Cik Nursiah Ali, Cik Kekak ni, Rodiah Syarif, Didi Zari, Fatimah Omar, Zainab Buyung, Salina Muhammad, Kak Syuk, Mariam Man, Rehan Hamid, Zabidah Beda. Rehan Hamid ni anak murid saya di mana ya? Saya macam biasa dengar nama ni. Nurzaliha Osman, Wan Yahya, Cik Yang Hasnah, Siti Roziah Osman, Siti Anisah Masnur, Nur Zarinawati, Zamnah Samin, Nur Aini Abdul Rahman, Aina Ismail, Nazirah Wahab, Syasha Abenwa, Daun Pandan Wangi. Buat mai hantar rumah Ustazah Sat daun pandan wangi. Suhana Adris, Mahani binti Mustafa, Wan Radia, Nur Liza, Muhammad Nur, Bekak-Bakak, Ruslina Malik, Alhamdulillah, Rusmahwati Din, Mas Jamil, Faridah Jamaluddin. Saya okey, Kak Liza, saya okey. Don't worry, be happy. Comel lah ke kanda bonda ku semua. Saya terlambat buka Latahzan, berapa orang dah WhatsApp Ustaz. Ustazah okey ke? Kenapa Latahzan tak start lagi? Saya turun bawah sebab saya lambat nak buat ayat panas. Makanya saya cari mak saya, tak jumpa. Lepas tu saya pakailah mak yang tak ada muka saya ni. Mana pergi mak? Sekali naik atas, mak saya ada dekat sini. So yang ni kosong, semalam lupa bawa turun. Lepas tu yang jadi lambat, alasan. Vitamin C banyak ambil, Kak Liza. Bukan setakat C saja, A to Z ada. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni saya semakin sihat, insya-Allah. Kenapa saya rasa sihat walaupun saya masih ada batuk-batuk? Sebab saya sangat naik lagi nama nak bagi tahu semua orang ni. Sangat bersyukur. Malam tadi adalah malam tidur saya yang paling lena berbanding 2 malam sebelumnya. Alhamdulillah. Sebab apa? Malam sebelumnya bila saya terjaga malam, saya telan air liur, saya menangis. Memang sakit yang amat sangat. Lepas tu saya pulun dengan minum air suam sentiasa. Tak lama lagi kuyus tau, jangan main-main. Okey, saya minum air suam sentiasa. Saya ambil vitamin, macam-macam vitamin. Saya tak ambil apa-apa ubat lagi lah. Semuanya saya ambil benda-benda yang alami sahaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan macam-macam air lah. Kan saya ambil air dari Allah. Itulah air Zam-Zam fresh yang Ustaz baru bawa balik. Saya ambil air dari bapak saya. Entah tahu apa bapak saya baca. InsyaAllah baik-baik saja. Saya ambil air dari... Anda jangan jumpa bapak saya di bomoh pula. Bukan, bapak saya memang macam tu. Bila anak-anak dia tak sihat, nanti dia bacalah apa-apa. Apa-apa je. Bukan mesti anda jadi ustaz tokoh perubatan Islam ke. Yakin, ayah-ayah, ibu-ibu anda orang beriman. Anda boleh baca Fatihah, anda boleh baca selawat syifa. Kan, macam-macam. Kita bagi je anak-anak kita dengan yakin. Dan anak pula bila dapat tu, jangan pula, lah bapak aku ni, apa benda dia baca ni. Jangan macam tu. Kan, minum je. Yakin penyembuhnya adalah Allah. Tapi kenapa kita minum dengan yakin?
dia ikhlas mendoakan kita tu. Kita percaya siapa lagi yang paling ikhlas doanya kecuali ibu dan ayah kita. Siapa lagi? So walau anda hebat penghafal Quran, alah bapak duk bagi ayah ni tak hafal surah, dia baca, aku ni seluruh Quran aku hafal kot. Tak payah nak bongkak dan sombong sangat. Bersihkan hati. Bapak ni bagi mesti dengan keikhlasan hati nak kita sembuh. Kita kadang-kadang jadi anak, lah mak bapak aku ni bagi ubat macam ni, pekejadah aku nak baik. Ubat doktor lah juga baik. Suka pelekeh orang tua tu yang tak jadi apa. Suka pelekeh suami tu yang tak jadi apa. Suka pelekeh isteri tu tak jadi apa. Bini aku ni duk suruh minum ayak dia hembuh ni. Tak percaya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, jadi kita datangkan rasa hormat, datangkan rasa yakin penyembuhnya Allah, bukan kita. So air dari Allah, air zam-zam lah maksud saya. Air dari bapa, sebab orang tanya, Ustazah amal apa je? Air dari bapa saja, 1 botol. Lepas tu air dari apa Kan sebut kan semua orang nak bagi nombor telefon, tepek beli kat saya pula. Air daripada mesin penapis lah, tak payah sebut lah. Air tu, air, minum air. Maksudnya banyakkan minum air. Okey, dan pagi-pagi ni saya akan lambat sikit sebab saya nak perhabis minum air panas. Bismillah. Sambil-sambil lama. Nama kata lebih dah ke? Saya rasa saya sangat segar pagi ni sebab tekak saya telan dah. Semalam lepas solat subuh Ustaz tanya, sakit lagi ke yang? Sakit 10% je hilang, 90% lagi masih sakit semalam. Lepas tu tiba-tiba pagi ni lepas solat subuh, bang, semalam saya cakap ke abang 10% je hilang. Setelah, yelah macam-macam ubat makan, bukan ubat, benda-benda yang ustazah-ustazah telan, saya tak ambil apa-apa ubat lagi pun. Masya Allah, Panadol pun saya dah berhenti. Saya makan Panadol masa saya mula-mula demam tu saja yang saya belum tahu saya positif. Bila start je saya tahu saya positif, saya tak ambil Panadol, saya tak ambil apa pun. Tak tahu, saya tak nak. Okay, lepas tu saya tak ambil apa-apa ubat pun. Saya lebihkan dos Olive saya pagi-pagi, yang memang setiap pagi saya ambil. Saya memang menjual Olive House produk, sekian dimaklumkan. Dan saya berani jual minyak zaitun yang saya minum. Yang lain-lain saya jual tak ni? Yang saya tak ambil, saya tak jual. Marah orang Olive House nanti. Ustazah tak boleh macam tu, Ustazah kena jual semua. Saya jual apa yang saya guna. Saya takkan jual apa yang saya tak guna. Gitu. Kan? Tak reti lah nak bercakap dengan orang tak guna tapi nak jual lah. Tak reti. So yang Olive setiap pagi tu saya ambil, saya lebihkan. Lepas tu saya ambil madu. Lepas tu saya banyak minum air. Lepas tu anak murid tu hantar vitamin C, vitamin D, benda-benda gitu semua saya ambil, Alhamdulillah, dengan izin Allah. Kan Cik Rodia. Lepas tu macam makan ayam bismi yang Cik Rodia bagi. Itu je lah. Subhanallah. Jangan saya nak habiskan air sambil kita sembang-sembang ni. Tapi sahabat-sahabat, saya percaya juga ahlinya yakni KKM mengesahkan saya positif COVID. So virus tu dah ada dalam tubuh. Jadi kita tak boleh bongkak sangat. Penyembuhnya bukan semua benda yang ustazah makan tu. Saya tetap memohon perlindungan daripada Allah dengan begitu yakin virus ni adalah makhluk Engkau ya Allah. Kalau Engkau nak izin dia duduk dalam tubuh aku, maka dia duduklah. Tapi jangan dia mengacau, jangan memudaratkan, jangan sampai Engkau uji aku sesuatu yang aku tak mampu ya Allah. Sebab kita yakin Allah uji kita tu benda yang kita mampu. Kalau kita tak mampu, Allah tak akan uji. So kalau setakat telan, sakit, Allah tahu itu kemampuan Ustazah Zai mungkin. Tapi berapa hari je, mungkin nak bagi rehat, banyak sangat cakap kan. Orang pun dah menyampah dengar. Jadi bagi rehat dah sekejap bercakap. Kan subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, full Nurul Aryana. Walaupun full Nurul Aryana tak cakap wajah Ustazah ceria, Ustazah pun perasan pagi ni, hari ni macam ceria sikit muka. Semalam dengan kemarin tu macam pedor tu tak? Orang Kedah tolong translate sikit, pedor tu apa? Pedor tu apa? Pedor tu duk tahan sakit. Pagi ni Alhamdulillah anda tengok Ustazah telan air. Tu pun nak tunjuk ke orang. Bismillah. Saya boleh terus telan kan?
Semalam saya biar dulu kat mulut. Saya telan sikit. Masa telan tu sangat perit. Ceria manis berseri. Tapi tak berseri juga ni. Ustaz teringin nak makan roti canai. Saya tenur roti canai. Belum lagi. Tapi sebab Ustaz lah stres sebab dia langsung tak boleh keluar kan. Ustaz bukan macam saya. Saya duduk dalam rumah, saya boleh buat kerja. Ustaz duduk dalam rumah, Ustaz tak boleh buat kerja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, Allahumma salli Muhammad. Jadi dia stres kat mana? Dia stres apa nak keluar ni, nak beli roti canai. Tak boleh. Depan rumah pun tak boleh keluar lagi. Subhanallah. Yelah kan, Allah bagi dalam tubuh ni ada virus. Katanya KKM ada virus. Itu siapa kita? Kita bukan ada alat pengetes. Tapi marah jugalah bila tiba-tiba orang balik umrah semua Omicron tiba-tiba. Mereka bawa kita pergi makmal ke? Kan, janganlah tiba-tiba nak sebut semua balik daripada umrah bla bla bla. Jangan menyemuakan. Kita bukan Tuhan, sahabat-sahabat. Benda-benda macam tu kena test macam-macam dulu. Jangan mudah-mudah je nampak semua orang ni bla begini, tak boleh. Kita nampak dahi orang licin, semua lawa, tak boleh kan. Kita tak nampak apa yang berlaku sebenarnya. Kan Cik Rodia, masalahnya kami bukan jenis orang yang order-order gitu. Saya kata sabar Sat. Ni belum fikir lagi nak makan apa pagi ni. Subhanallah. Sat nak ambilkan air, lambat pula duk sembang je. Bismillah. Saya duduk rumah, saya boleh buat macam-macam kerja. Alhamdulillah. Saya seronok, saya banyak kitab yang tak terbaca, hadiah sahabat, hadiah daripada saya. Suka sangat membaca dan saya suka menulis. Saya faham bila saya duduk di rumah adalah satu bonus yang sangat besar yang saya boleh input semula lah untuk saya outputkan kepada orang sharing tersebut. Sama ada melalui pembacaan saya atau penulisan saya. Ustaz, dia memang jenis orang yang mobile. Sebab tu mungkin walaupun kami bukan otak bisnes, Allah takdirkan juga untuk kami handle travel. Macam itulah. So, bila ada suara-suara, macam-macam suara lah yang beberapa negara kena macam tu, macam ni, kita sebenarnya tak nak dengar lah angka-angka macam tu lagi. Kita nak tahu orang-orang yang hilang banjir tu dah selamat jumpa semua ke belum. Kita nak tahu berapa ramai lagi yang masih duduk dekat PPS. Kita nak tahu semua tu lagi sebenarnya. Sahabat-sahabat, kita teramat risau ada saudara-saudara kita yang tidak berselimut tidur malam hari. Kita sangat risau ada saudara-saudara kita yang tak makan, tak minum. Sedangkan Ustazah Zai mana ada cahaya kan, bersama dengan cahaya sedang deal dapur dengan tong gas, siap dengan apa cahaya? Sumbu pula dah sumbu tu. Kan sepatutnya dalam minggu ni saya dah agihkan, tapi saya fikir orang nak datang rumah saya macam mana semua. Ada banyaklah sahabat-sahabat. Sebab tu virus ni kalau masih berada pada tubuh, saya tak boleh bongkar. Dia boleh bekerja kan. Jadi semua kerja Allah. Sampai kadang-kadang saya terfikir besok aku bangkit ni. Memanglah setiap malam pun kita fikir macam tu, tapi lagi ada COVID di tubuh. Bila nak tidur tu kita rasa macam aku bangun tak besok pagi. Sebab kita fikir cara dia bekerja. Dan pengetahuan yang kita tahu, Ustazah, betul ke COVID ni kadang-kadang orang tengah berjalan boleh mati? Ustazah cakap tak. Kan dengan yakinnya tak. Kenapa Ustazah terlalu yakin? Orang tak COVID pun boleh berjalan tengah mati. Tengah bercakap macam ni pun boleh mati. Kan? Mati tu jangan diletakkan nombor satu perkara yang kalau aku sakit macam ni mati. Doktor kata aku kanser, aku mati. Doktor kata aku COVID, aku mati. Lepas tu yang tak kanser, tak COVID, tak mati. Oh, senang lah macam tu. Tak, sebab kita bukan Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Kita bukan Al-Khaliq. Kita adalah makhluk. So, akui saja semua makhluk pasti mati. Caranya bagaimana? Bila itu semua bukan menjadi rahsia ada dalam rekod ketua kampung. Hang mati dulu lah. Hang kan peneroka awal kampung ni. Tak ada orang tahu macam tu. Apa yang nak takut sangat? Lepas tu kan sahabat-sahabat, Ustazah, umrah kita hujung bulan ni jadi ke tak jadi? Tak tahu, serah pada Allah. Kalau tanya saya, jadi. Setakat pengetahuan kita jadi. So janganlah kita hidup takut, stres, memikirkan benda yang kita belum ada dalam genggaman. Semua masih dalam genggaman Allah. Lalui hari ini. Pagi ni, apa yang hampa buat malam tadi sebagai hamba Allah?
Subuh, amalan subuh apa, sebelum menjelang zuhur apa yang kita buat. Every day kena improve diri kita sebagai hambanya Allah. Kan? Baru nampak 1,000 lebih, baru nak ambilkan ayat Ustaz, no? Ya Allah, nikmatnya saya dapat minum telan terus tanpa halangan. Masya Allah, indah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Benarlah selepas iman, nikmat sihat itu adalah harta yang paling bernilai. Yang paling bernilai. So nak jadi geng Ustazah Zai, tolong jangan takut dengan benda yang belum pasti. Tolong jangan takut dengan benda yang belum pasti. Allahu Akbar. Saya peliklah manusia. Sekejap murung, sekejap stres, sekejap ni. Bila kita tanya pasal apa kau, Ustazah, nanti kalau suami saya kahwin lagi macam mana? Kalau dah kahwin ke belum? Belum lah Ustazah, tapi asyik outstesen je. Ada orang jadi macam tu. Dah kahwin ke belum? Belum lah. Ilaha illallah, aku ingatkan kahwin dah yang sampai kuruh kering, stres sangat macam ni. Kan? Habis tu kalau kahwin sungguh Ustazah, nanti kalau kahwin fikir lain. Macam tu senang hidup sahabat-sahabat. Kan? Kalau dah kahwin fikir lain. Sekarang ni dia tak kahwin lagi masalahnya. Jadi faham tak maksud Ustazah? Tu contoh je. Anda janganlah marah pula. Yang dah memang kahwin tu janganlah marah. Jangan PM tepi berduyun-duyun Ustazah pula lagi. Kan? Cuba fikir untuk hari ni dulu. Kita kata belajarlah tahzan dah sampai 160. Okey, jom kita tepuk tangan Sat ramai-ramai. Meriahkan rumah. Sebab apa nak tepuk tangan? Anda hebat. Sudah sampai kepada bab 160. Macam mimpi kan? Saya rasa kalau ditimbang macam dah sama dah ni. Kan 160. Subhanallah, subhanallah. Saya sendiri pun macam mimpi. Tapi inilah hasil istiqamah. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul, subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak payah maaf Nur Hawa, sebenarnya baru nak start. Buktinya apa? Tengok dengar ya, saya nak cakap apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Naza ni kan, orang baru nak menyebut nama Allah. Tergelak dah tengok dia punya komen. Siapa yang dah berkawan dengan Ustazah, dia kenal. Kalau bulat mata lagi kan. Dia kalau dah boleh bulat mata tu maknanya sihat lah. Jadi anda tak perlu risau kalau Ustazah lambat start, Ustazah ni sihat ke tidak. Doa je, doa. Janganlah bila dapat Ustazah positif, kalau mati macam mana? Kalau Allahu Akbar, patutlah kita dah, Nabi dah bagi tahu dah. Pasal apa nak kalau? Subhanallah, subhanallah, sahabat-sahabat, peliklah kita ni. Kalau anda tak tahu nak cakap lah, orang duk tanya soalan-soalan tu, saya senyum je. Ustazah okey ke? Okey, kenapa tak okey pula? Semalam saya lead kursus umrah hampir 70 orang. Saya sangat bersemangat walaupun saya masih batuk malam tadi. Malam tadi saya masih sakit tekak, tapi saya sangat bersemangat lead kursus umrah dalam talian hampir 70 orang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bohonglah kalau anda risau yang dah bayar full package semuanya tak risau. Kami ni dah bayar full package untuk semua jemaah. Tak risau ke? Tolong sekejap kita berfikir. Jangan sibuk fikir tentang diri sendiri, fikir tentang orang lain juga. Hidup ni subhanallah, bila kita, bukan kita fikir orang lain. Ustazah kata tak payah fikir pasal orang lain. Tu payah nak cakap tu. Sebelum membebel, kita baca doa dulu supaya bebelan ini bertambah barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ummu Reda, baru ni anda WhatsApp nombor tim khidmat kan? Kalau betul, saya tengah mengumpul-ngumpulkan. Hari ni saya rasa sihat sikit. Saya cuba nak video call dengan beberapa orang yang baru-baru ni telah menghantarkan
calon-calon tajaan umrahnya kepada ustazah yang dah kita senarai pendekkan. Saya buat kerja dalam tempoh saya tak berapa sihat tu, saya buat kerja juga, jadi jangan risau. Okay? Kita tak boleh hadir. Kalau saya pun tak tahu sebenarnya saya ni sampai bila. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak tahu. Lillah, saya tak tengok saya punya My Sejahtera ke apa. Bukan saya tak nak tengok, saya tak reti tengok. Sekian dimaklumkan. Saya tak reti tengok. Saya buka-buka My Sejahtera saya akan merah macam ni. Macam ni, merah macam tu kan. Lepas tu dia tulis situ, kan kelakar kan. Kategori 1. Kemarin masa ustaz tulis ada gejala batuk tu kategori 2. Lepas tu petang tu saja je lah. Cuba kita jawab balik. Jadi soalan dia jawab banyak tau, tapi saya tak pernah tengok apa soalan. Macam dia jawab periksa lah. Lepas tu yang kelakar, dia pindah balik kategori 1. Kan kita macam boleh main-main lah pula. Astaghfirullahalazim. Tak, bukan nak mempermain-mainkan sahabat, tapi macam setakat macam tu je ke nak check. So siapa sebenarnya nak jaga diri kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak salahkan tu tak betul, sistem ni tak betul. Jaga diri kita sendiri dan berpaut sungguh-sungguh pada Allah. Kita akan stres sangat kalau kita rasa kita sakit, orang tak datang ziarah kita. Ustazah, stres lah sakit COVID ni, tak ada orang boleh ziarah. Contoh kan, memang kau akan stres lah. Siapa yang ziarah kita saat sakit? Malaikat Allah. Nak sebut ni sahabat-sahabat memang boleh menangis. Allah jamin orang-orang yang diuji dengan sakit, Allah sedang gugurkan dosa. Allah nak naikkan darjat. Tapi kalau sedang sakit, kita merungut-rungut, kita sedang sakit, kita stres itu dan ini. Sahabat-sahabat, kita tak akan jadi apa? Kita tak akan jadi apa? Tak akan makin bertambah sihat, tak akan boleh jadi ceria, menyalahkan itu, ini. Produk ni tak bagus lah. Kan? Pelik lah sahabat-sahabat dirahmati Allah, pelik. Itu yang saya nak luah pada kalau ada bakal-bakal jemaah umrah yang nak terbang dengan saya 30 Januari. Pun saya duk sebut-sebut 30 Januari. Wallahualam, kan mungkin dalam lebih 1000 orang, adalah mungkin kalau 30 Januari nanti wa na'udzubillah min zalik tak jadi terbang, ada orang yang mempadan mukakan ke kan. Saya tak pernah kisah dengan semua itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab bukan anda yang menggagalkan penerbangan, bukan siapa pun, tapi Allah. Jadi bila kita pandang semua ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, hati kita lapang, tenang, luas seluas-luasnya. Minda kita boleh berfikir dan bekerja lebih jauh. Ada banyak lagi benda yang kita nak fikir. Kalau setakat subhanallah 21 tahun masuk saya terlibat dengan kerja dakwah, 12 ke 13 tahun terlibat dengan mutawif-mutawifah. Cuma Al-Fawaz Travel sahaja yang baru. Okey, selama ni kami bekerja dengan macam-macam travel. Kami pernah lead sekali gerak 17 buah bas. 17 buah bas. Orang macam nak pitam dengar. Masa tu saya mengajar rumah ke rumah lagi kan. Saya mengajar orang-orang kaya yang memang pakar-pakar bisnes lah. Ustazah, betul ke Ustazah nak terbang dengan? Ya, kenapa? Ustazah boleh handle? Tak, ada mutawif setiap bas. InsyaAllah saya okey, boleh. Lepas tu muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam pada kita kata okey tu 17 bas saya yang diuji. Sampai dekat sana jemaah tak ada hotel. Ustaz Azwan nak mengamuk dah. Ustaz dah okey dah pergi selit sikit cerita. Sebab itu kadang-kadang orang duk kata orang tak bayar ilmu. Orang tak bayar ilmu. Ilmu ni tak layak dibayar, ilmu Allah. Minta maaf sebut. Okey, saya terangguk-angguk semalam masa saya tengah kursus umrah tu, saya dihubungi oleh Ustaz Said Nur Hisham. Ustaz Said Nur Hisham hantar satu poster dekat saya, hantar kata-kata, Ustazah, jom join saya malam ni. Rupanya dia buat live malam tadi Ustaz Said Nur Hisham dengan Najib As-Sadok. Sebetul ke saya sebut, dia marah pula pengikut dia kalau saya sebut salah. Najib As-Sadok tu kan yang terror lah mengajar orang bisnes secara dalam talian ni kan. Sahabat-sahabat memang mencanak-canak lah nama dia sekarang ni. So saya memang suka dengar. Saya bukan otak bisnes, tapi saya suka dengar sesuatu yang lain daripada apa yang saya tahu. So saya kata, alamak Ustaz, saya ambil gambar saya tengah kursus umrah tu, saya hantar kat Ustaz. Tapi habis kursus umrah saya sempat dengar sekejap. So Najib As-Sadok sebut apa? Budak muda je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak bayar ilmu seseorang, tapi kita bayar pengalaman. Saya terus tersentak. Okey, faham.
Faham? Kan patutlah ada doktor pakar sekali nak jumpa, berapa? Padahal dia sentuh sikit je kita, tanya sihat, sakit apa? Bapak saya kata, kalau anda doktor jangan marah saya pindahkan bahasa bapak saya suka bergurau kan sahabat-sahabat. Bapak saya orang tak sekolah, maafkan bapak saya selalu cakap macam ni. Aku malas nak jumpa doktor. Kan kata pandai sangat, belajar macam-macam. Bila jumpa doktor ni, ya pakcik sakit apa? Tak payahlah tanya aku sakit apa, kau kan doktor jawab. Subhanallah, sabar Pak, sabar. Sebab bapak saya tak suka jumpa doktor. Menjangkit kat sini. Jadi sebab tu saya sampai hari ni saya tak ambil apa-apa ubat yang ni lagi lah selagi saya boleh. Tapi saya ada juga makan ubat-ubat yang hospital suruh makan. Saya pernah buat operation, saya duduk ward biasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi adalah benda-benda yang selagi saya boleh secara alami saya buat. So 17 buah bas. Jemaah semua dah tawaf. Malam tu malam Jumaat saya ingat lagi. Jemaah bukan jemaah dah tawaf. Jemaah dah masuk dalam hotel rehat. Besok lepas subuh sarapan. Baru mereka nak dibawa tawaf. Sebab kami sampai di Mekah waktu tu lewat malam. Saya tak ada hotel. Memang semua mutawif kesian kat saya. Kenapa boleh terlepas satu bas jemaah tak ada hotel? Allahu Akbar. Saya tak perlu sebutlah nama travel apa saya pernah bekerja. Bukan 1-2 travel saya pernah bekerja, sahabat-sahabat, saya tak ada hotel. Lepas tu macam mana saya nak cakap dengan jemaah saya? Saya mutawifah perempuan seorang ketika itu. Ustaz lead satu bas, saya lead satu bas. Lepas tu saya bawa jemaah, saya buat muka ceria je. Kan buat muka ceria je. Saya tahu semua jemaah saya dah penat. Saya kata kepada yang dah ada bilik, boleh tak tolong tumpangkan? Yang ada baby, yang ada orang tua, tumpangkan, rehat sekejap, bersih diri. Lepas tu jumpa balik saya kat lobi. Saya ni 32 jam tanpa tidur. Nak menguruskan jemaah yang kita tak tahulah kenapa jadi macam tu kan sahabat-sahabat. Sedangkan orang bayar sama. Orang lain dapat hotel. Jemaah yang kebetulannya Allah nak bagi. Saya tak menganggap ini sebagai satu bala. Tapi saya percaya ada satu yang Allah nak beri. Subhanallah. Lepas tu saya pun dah jemaah dah tumpang bilik kawan-kawan semua okey, semua dah fresh dah buang air apa semua dah ustazah. Orang lain semua duduk tidur ni malam Jumaat ni. Jom kita pergi masjid. Boleh ustazah. Orang first time nak pijak Masjidil Haram mesti seronok kan. Sebenarnya saya pun tak larat ni, saya dah tak kisah dah berkali-kali pergi. Tapi sebab jemaah semangat nak pergi, jom ustazah. Alang-alang kita pergi Masjidil Haram ni, jom kita selesaikan tawaf, sa'i, tahallul. Boleh juga ustazah. Orang lain besok baru nak buat. Muslimat, sambil saya bertawaf, kemudian saya sa'i, saya bawa jemaah iktikaf. Boleh balik dah kot ustazah, dah ada kot bilik kita. Kan sebab pengurusan tak cerita dekat jemaah ni. Masya Allah, yang dia tak tahulah kesilapan kat mana, tak ada hotel. Lepas tu saya kata, hari Jumaat ni, sayang. Sebenarnya saya dah macam nak meletup kat dalam ni. Sebab pengurusan kata, memang mereka ni tak ada hotel ustazah. Tak apa, aku tak nak mengamuk-ngamuk dalam Masjidil Haram ni. Balik Malaysia kena hampa. Kan sahabat-sahabat, tak ada guna kita mengamuk-ngamuk dekat sana. Kita datang situ nak beribadah. Kita nak ngamuk sana, pejabat mereka bukan ada kat situ. Kan, bos dia bukan ada kat situ. Balik Malaysia, bos dia aku jumpa tak koi. Kan, kau buat apa dekat jemaah-jemaah yang duk bayar? Mereka bukan tak bayar sama macam orang lain. Memang balik tu saya jumpa bos terus. Dan saya cabut vest saya tinggal terus. Memang tidaklah saya akan bersama dengan mereka lagi. Begitu. Okay, tapi kita bahan dululah dia buat jemaah macam tu. Subhanallah. Lepas tu bila kita guide jemaah, saya buat program dekat dalam Masjidil Haram, elok pula polis tak kacau yang dukung baby semua. Ustaz pun yang alhamdulillah depa dah ada ni, dah ada bilik dah. Balik ke hotel dengan santai-santai. Jemaah lain baru nak pergi tawaf, sa'i. Satu hikmah saya kata okey. Apa yang grup kita boleh buat adalah boleh tidur sepanjang hari. Zuhur nanti jangan tak bangun pula. Kan? Maknanya sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah, tak ada satu benda pun yang tak boleh settle kalau kita bertenang dulu dan kita nampak Allah. Memanglah orang pedajal kita, orang aniaya kita, tapi kenapa berlaku pada kita? Tak berlaku kepada 16 buah bas yang lain. Anda tak nampak ke sesuatu yang Allah pilih kita untuk meletakkan satu keadaan pada tempatnya? Itu al-adilnya, sifat adilnya Allah. Kadang-kadang kita nampak ni tak adil. Siapa yang tak adil? Manusia tak adil. Tapi Allah tak pernah tak adil. Allah beri sesuatu kepada kita ada sebab.
Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, Kak Sadina, itu lagi bahaya tu. Saya tak pernah dengar macam tu. Macam-macam lah sahabat pengalaman. Kalau saya nak kongsi cerita-cerita macam ni terlalu banyak. Dan sebab itulah setiap kali saya berurusan tentang bab-bab begini, belum cerita lagi kisah Ustaz bergaduh dengan Pak Arab, kami macam-macam kisah lah. Kan kisah tu tak habis satu. Kitab Al-Tahzan ni berapa muka surat 600 lebih. Kalau Ustazah Zai berkisah pasal tu lebih 600 lebih kan, hampa tak mengaji pula. Tapi apa yang kita boleh mulakan bab 160 ni, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sekejap Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya, saya nak sebut yakin je, yakin kita bersandar kepada Allah. Dan orang takkan memperkotak-katikkan kita bila kita bersandar pada Allah. Sahabat-sahabat, bila kita pandang Allah, bersandar kepada Allah yang maha kuat, ada kuasa-kuasa kuat yang lain, kuasa-kuasa kuat yang lain nak jatuhkan kita ke, nak aniaya kita ke, sebenarnya akan datang satu kuasa yang blok, sahabat-sahabat dirahmati Allah, supaya dia tak jadi memperlekehkan dan mempermain-mainkan kita. Kerana apa? Di sana ada satu tabir yang mana Allah pasti melindungi orang yang bersandar kepada dia. Percayalah, kalau kita tak faham tafsir Quran tentang macam mana Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jahatnya Abu Lahab, jahatnya Abu Jahal, sahabat-sahabat, kita rasa Masya Allah, ajaibnya kuasa Allah. Sebab tu semalam kalau siapa tengok Facebook saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya share satu lelaki berkongsi rasa dia banjir di Kelantan. Subhanallah, dalam dia buat live tu, dia bukan selebriti, dia bukan siapa-siapa, tapi saya share sebab saya tertengok video tu, saya share dan saya tulis, saya faham rasa dia. Sebab saya melalui banyak kali apa yang dia rasa tu. Rasa Tuhan tu memang wujud, Tuhan tu memang dengar, Tuhan tu memang tahu apa yang kita tak tahu. Kan? Facebook saya Muzayyanah Abdullah. Anda bersama saya sekarang di page Ustazah Muzayyanah. Saya share satu video lelaki semalam. Kan? Dia kata, saya nak tolong, saya rugi banjir kedai saya 1 juta. Lebih baik saya selamatkan kedai saya. Tapi ketika itu, saya dan orang rumah kesian dengan kucing yang dah sakit nak mati. Saya tak sedar hati tak tolong kucing ni. Saya kena tolong kucing ni. Saya dah cari semua klinik haiwan tak jumpa. Tak jumpa. Last saya cakap dengan isteri saya, tak apalah, kita dah usaha, sehabis usaha dah. Dia dah penat cari klinik haiwan. Dia kesian tengok kucing tu nak mati. Allah tahu tak niat dia kesian? Ada rasa ihsan dekat makhluk Allah. Allah nak tengok dalam kita ni je, sahabat-sahabat. Allah bukan nak tengok yang kita pergi tolong orang, pergi ambil gambar semua. Ustazah Zai pun ambil gambar dengan orang juga. Tapi apa tujuan kita nak ambil gambar tu? Allah tahu apa yang ada dekat sini. So bila Allah tahu, akhirnya dia give up, dia sedang bersihkan kedai dia. Total loss, habis. Kerugian 1 juta kalau dia anggarkan, dia kata. Tapi dia sibuk dengan kucing. Alah, benda lekeh. Lagi-lagi orang macam Ustazah Zai bukan jiwa yang pencinta kucing, bela kucing, bukan kan? So bila Ustazah tengok cerita tu, Masya Allah, inilah ihsan. Inilah yang Allah kata seorang pelacur boleh masuk syurga hanya memberi minum ikhlasnya hatinya seekor anjing. Saya faham apa dia rasa. Dan tiba-tiba dalam pada dia kata, tak apa, kita teruskan kerja kita, kita serahkanlah kucing ni kepada Allah. Ibarat macam itulah, faham? Ajaib, sahabat-sahabat. Tiba-tiba sekumpulan sukarelawan daripada klinik haiwan SPCA dekat Ampang Jaya sampai ke Kelantan kat kedai dia tu dengan peralatan segala, ubat-ubat. Siap beberapa orang pembantu nampak kucing ni dekat depan kedai dia, angkat special layan. Dia kata, tuan-tuan bayangkanlah ajaibnya. Kan, macam mana saya tengah cari satu ni, semua kedai doktor haiwan tak ada, klinik doktor haiwan semua tutup lah, banjir tak ada kan. Saya tak tahu nak selamatkan kucing macam mana. Tiba-tiba datang sekumpulan doktor haiwan depan kucing ni. Saya rasa macam ajaib. Allah tu memang tahu apa yang saya nak.
Kan Farida Juso, anda tengok video tu yang saya share. Sebab orang biasa, bukan ustaz, bukan artis, tapi dia bercakap, saya tahu daripada hati, dan saya wajar sangat saya share. Tolonglah rasakan kewujudan Allah. Jangan banyak mengadu kepada makhluk. Bercakap dengan Allah, sahabat-sahabat, anda akan tenang. Kadang-kadang kita kata kita beriman pada Allah. Kita cakap di lisan, aku ada Allah. Tapi hati kita tak merasakan Allah pandang kita. Allah dengar kita. Allah tahu isi hati kita. Orang yang tahu Allah tahu isi hati dia, anda rasa berani nak menipu? Anda rasa berani nak bercakap sesuatu yang Allah tak suka aku buat macam ni? Takkan berani, sahabat-sahabat. Dalaman ni kita kena kuat. Tak kira orang tu kusuk masai, misai tak terurus semua. Jangan pandang manusia macam tu. Wah, kita hanya nak percaya orang yang bercakap di meja penceramah dengan baju jubah yang mahal-mahal. Tapi kita tahu tak hati dia? Kita tak tahu. Okay, jadi bila kita nampak, saya tertengok video macam tu, aku kena share. Sebab aku dapat rasa betapa orang ni merasakan kewujudan Allah. Sahabat-sahabatlah tahzan, saya sayang anda kerana Allah. Tak ada apa tips yang membahagiakan selain kita merasa Allah tu wujud. Allah ada saat orang lain meninggalkan aku, Allah tak pernah tinggalkan aku. Tapi aku pernah tak tinggalkan Allah. Macam itulah, okay? Banyaknya mukadimah dah 1 jam. Tak apalah, kan? Anda nak dengar, saya teruskan bab 160. Minta maaf. Kenapa saya sangkut kat situ? Saya sangkut sebab saya bercerita masa saya sangkut pengalaman saya bawa jemaah umrah dulu. Dekat travel sama lah, sahabat-sahabat. Lepas tu bila balik, saya dah plan dah. Aku cakap ngutuk-ngutuk benda ni dekat sini pun tak ada makna aku. Aku nak beribadah, aku nak buat yang terbaik kepada grup aku ni. Lepas tu balik nanti kenalah hampa. Kan saya memang sebab apa yang dia berjanji. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa dia buat jemaah macam ni? Saya akan lawan daripada dekat pejabat. Saya dah habis cakap semua. Okey Ustazah, lepas ni kita akan pastikan benda ni. Okey, muslimin-muslimat, saya tinggalkan vest saya atas meja mereka, saya balik KL. Lepas tu yang orang pelik, Ustazah, allowance mereka bagi berapa hari tu? Saya balik tanpa 1 sen pun allowance ketika tu. Saya tak tuntut apa. Dan saya percaya orang macam ni tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Sebab apa? Sebab dia menyusahkan orang lain. Kan? Dia menganiaya orang lain. Dia menzalimi orang lain. Dan Allah tak pernah zalim. Orang yang menganiaya orang lain, menzalimi orang lain, dia takkan bahagia. Sahabat, buatlah sesuatu yang membahagiakan Allah, membahagiakan seluruh hamba Allah, anda pasti bahagia. Anda aniaya sana sini, anda takkan bahagia. Wallahi, saya berani tepuk meja. Anda takkan bahagia dengan anda memberi ketidakbahagiaan pada orang lain. Padan muka kau, rasakan. Kau takkan bahagia. Kau ingat kau nak buat orang tak bahagia? Padan muka kau, baru kau dapat rasa. Sebenarnya yang tak bahagia tu bukan orang tu. Yang tak bahagia tu adalah kau. Sebab tu muka berkerut, tak habis-habis kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Dah berapa kali jom dah. Baik, minta maaf. Mereka sepakat pada 3 perkara. Siapa? Semoga kita mengiyakan 3 perkara ini. Sepatutnya semalam saya janji nak bawa ni. Tapi semalam dengan lidangan air mata yang melampau-lampau kan. Subhanallah. Saya telah mengkaji banyak buku, kata Dr. Aida Al-Qarni, yang membahas masalah penyakit kegelisahan dan gangguan mental. Baik daripada kalangan ulama' salaf kita yang terdiri daripada kalangan ahli hadis, sastrawan, para pendidik dan sejarawan. Maupun daripada kalangan yang lain. Termasuk buletin-buletin, buku-buku dari timur dan barat yang telah diterjemahkan jurnal atau majalah. Semuanya sepakat pada 3 perkara pokok yang mesti ditempuh oleh orang yang menginginkan kesembuhan dan terhindar daripada gangguan mental. Masya Allah, lajunya komen ni saya tak sempat nak baca apa pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kan saya ada banyak masa untuk saya intai komen-komen anda semalam. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Hamidah Abdul Wahid kalau sudi dengar. Anga tepuk meja Ustazah nanti. Nanti yang tangan sakit. Allahu Akbar. Salah-salah spelling tu kak. Betulkan spelling. Nanti saya salah faham nanti. Serta hatinya menjadi lapang. 3 perkara pokok tersebut. Sebab apa saya dok pok pek.
Sedap lah sahabat, badan berpeluh walaupun saya buka aircon ni. Subhanallah. Saya rasa macam segar hari ni, tapi tetap masih berhati-hati selagi mana saya belum disahkan bebas daripada COVID. Nak tahu pun macam mana nak tahu yang kita ni bebas ke tak bebas walaupun kita rasa kita dah boleh berlari dah ni. Tapi muslimin-muslimat dirahmati Allah, ikut je lah. Berapa hari entah saya, nanti saya tanya ustaz berapa hari, rasanya 10 hari kot. Kelakar kan? Tak tahu kena berapa hari, ikut je lah. Suruh duduk rumah, buat je kerja dalam rumah. Rasa bahagia, tak jadi nak pergi Kedah. Sedih tak jadi nak pergi Kedah kan. Sebab sedih bukan saya tak boleh nak pergi Kedah. Sedih sebab mereka dah keluar poster, dah buat promosi, ustazah saya nak datang. Tapi saya kata kalau saya demam, hatta saya diusung atas stretcher pun saya sanggup pergi. Tapi sebab sakit ni saya disahkan di tubuh saya ada virus yang boleh menjangkiti orang lain, saya takkan memberi mudarat. Sahabat-sahabat, ustaz pula bayangkan minggu lepas dia sami'na wa ata'na kena kuarantin, so dia tak pergi solat Jumaat. Sampaikan dia kata, abang ni kalau boleh pergi solat Jumaat pakai PPE pun abang sanggup tau. Sebab apa? Sebab dia sihat kat rumah, dihalang untuk solat Jumaat. Satu perkara yang bagi seorang lelaki Muslim, sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkara yang sangat ni. Tapi bila kita faham untuk menjaga maslahah, kebaikan, kalau dia pergi, tubuh ada virus, gelang pink pakai, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia pergi, boleh menjangkiti orang lain. Nabi tu dah bagi panduan dah. Sedangkan orang yang mulut bau bawang, kalau kita bau petai, mulut berbau, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan makruh. Kenapa pula kita ni pula yang dah tahu ada virus nak pergi? Contoh macam tu lah. Jadi tak apalah bang, ini pun satu jihad juga. Kena tambah pula, disahkan positif, tak boleh pergi solat Jumaat lagi minggu ni. Saya tak tahulah betapa stresnya dia kan. Tak dapat bayangkan lah sahabat-sahabat. Sebab orang lelaki satu kebahagiaan mingguan dia adalah dapat solat Jumaat. Macam tu kan. Sepatutnya. Jadi kalau anda duk rasa, bosan lah solat Jumaat ni, malas minggu sekali, buat apa nak pergi. Peliklah anda kalau rasa macam itu. Okey, 3 perkara itu. Pertama, sentiasa menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu semalam saya yakin bab 1, 2, 3, 158, 159, 160 saya boleh habiskan. Konon. Sebab 3 perkara yang kita nak bahas hari ini adalah terkait dengan pelajaran semalam juga. Subhanallah. Cuba anda tengok. Sentiasa menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembahnya. Saya masa kena COVID, hari-hari dengarlah tahzan bersemangat ni penyampaian kan Farah Liana. Amboi Farah akan main dia punya nak bagi flying kick kat ustazah tu. Dia kata saya masa tahzan Farah Liana pernah kena COVID. Masa kena COVID, hari-hari dengarlah tahzan saya jadi bersemangat. Ini kan lagi penceramah tahzan. Amboi, nak kata kat ustazah lah tu. Kalau ustazah tak kuat, kan? Okay, insyaAllah kita kuat sama-sama. Sentiasa menjalinkan hubungan dengan Allah, menyembahnya, taat dan berserah diri kepadanya. Kuatnya suara. Kuat suara ni maknanya dah sihat dah ni. So siapa nak jemput ustazah ceramah online boleh dah Walaupun saya kata saya tak boleh dah lepas ni kan, boleh balik lah. Tak jadilah tak boleh, boleh balik kan, sebab macam dah kuat dah ni. Ini merupakan masalah keimanan kubra. Masalah keimanan yang besar. Subhanallah. Sentiasa menjalinkan hubungan dengan Allah, menyembahnya, taat dan berserah diri kepadanya. Sahabat-sahabat, kita duk kata kita jalin hubungan dengan Allah. Mudah je kita nak tahu macam mana kedudukan Allah di hatiku. Betul ke Allah yang paling tinggi? Allah is number 1 dalam hati kita, betul ke? Jangan nak bohong diri sendiri, sahabat-sahabat. Anda boleh bohong orang lain, tapi anda boleh ke bohong diri sendiri? Anda boleh ke bohong Allah? Kata Allah di tahta nombor 1. Tapi bila orang usik kita sikit, kau main salahkan itu, salahkan ini. Bukankah setiap orang yang datang dalam hidup kita pun adalah hantaran Allah? Bukankah satu perkara yang berlaku apa sahaja, sahabat-sahabat, apa sahaja, apa semangat terlebih, apatah lagi musibah banjir yang besar ini, tercucuk duri
di jari, katanya Nabi SAW, qaddarallah. Ini adalah takdirnya Allah. So kekal menyembah, taat dan berserah diri kepadanya. Sebab itu sahabat, saat senang, saat susah, tanya diri, di mana aku meletakkan Allah di hatiku? Okey? Jangan pernah merajuk dengan Allah. Kenapa aku yang kena banjir? Kenapa aku yang sakit? Kenapa bukan dia yang tak pernah pakai mask kat luar rumah? Kenapa aku yang patuhi SOP ni pula kena COVID, ya Allah? Kita siapa untuk mempersoalkan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita ni hamba, betul-betul mengaku hamba, kita serah je. Contoh kan, kita ni hamba. Sekarang ni kita ni hamba. Tak payah sebut hamba lah, sebab dah lama dah tak ada perhambaan. Kita pembantu rumah lah contoh. Kita pembantu rumah, tiba-tiba bos kita ketuk pukul 3 pagi. Kan, tolong buatkan kopi. Bos, saya kerjakan pukul 7 pagi bos. Kenapa pukul 3 pagi buat kopi bos? Contoh kan, sahabat-sahabat, sinetron bermula. Lepas tu kata, kau bos ke aku bos? Kalau bos kita jenis kerek, sungguh-sungguh cakap macam tu, baik bos, saya buat kopinya bos. Kan macam tu kan sahabat-sahabat. Walaupun marah-marah, poing ludah dekat kopi tu. Kan geram dekat bos punya pasal, tetap kena buat air juga. Sebab boss is boss. Ataupun besok pagi kita buka almari, kan kita lari daripada rumah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, boleh ke kita buat macam tu? Boleh, tapi kita sudah tidak dilindungi oleh bos itu. Sejauh mana kita nak lari, sahabat-sahabat? Okey, cari majikan baru pula. Rupa-rupanya sama juga. Semua bos-bos macam ni. Janji suruh kerja sampai 7 pagi sampai 7 malam je. 3 pagi pun suruh aku buat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, berkenapa? Apa tu Wan Mahani, Wan Abu, subhanallah. Okay, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Okey, boleh insya-Allah, alhamdulillah. Baik, kita teruskan, simak dirahmati Allah, kehidupan kita sebagai hamba. Sebab kita tahu ada yang memerhatikan kita, ada yang memandang kita, ada yang sentiasa melindungi kita. Kalau kita meyakini ni, ya Allah, tak perlu kita nampak bercinta-cintaan, tak perlu. Subhanallah, anda perasan tak rasa di hati? Macam mana saya nak bagi contoh? Kalau orang dah biasa bercinta lah, bercinta. Kan ada pula orang kata saya tak pernah bercinta, Ustazah. Saya nak cakap, kita rasa disayangi, kita rasa dicintai. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Wah, kemain lagi. Kan? Tak pandang dah orang lelaki lain. Saya dah pakai cincin tunang. Saya nak kahwin dah. Rasa macam tu tak sama dengan ketika kita belum dimiliki. Wah, dia punya menggedik tu lain macam sikit kan. Tapi bila dah dimiliki, tak lama lagi nak kahwin dengan orang ni, rasa disayangi, dicintai. Wah, tersepak batu pun nak mengadu kat boyfriend, nak mengadu dekat tunang. Kenapa lambat jawab telefon? Tersepak batu. Batu tu jahat sungguh. Tak apa, mana batu dekat jalan mana? Lorong nombor berapa? Satgi abang pergi lenyek-lenyek dengan tayar motor abang. Padahal orang tu tak pergi pun lenyek batu tu. Kita dah kembang hidung, tak kempis-kempis. Seronok. Rasa dilindungi oleh sang kekasih. Pira mabuk, kan bahasanya macam tu. Pira mabuk, kemain lagi kekasih tu. Nak lenyek-lenyek batu gunung. Kalau gunung hempap hang, boleh tolong? Tak boleh. So, siapa yang lebih berkuasa daripada boyfriend kita tu, daripada suami kita tu, adalah pemilik kepada batu, pemilik kepada gunung, pemilik kepada segala cinta. Sahabat-sahabat, so selagi mana engkau hanya berpaut kepada sang suami, engkau lemah. Berpaut kepada boyfriend, lagilah lemah. Maka berpautlah kepada pemilik segala cinta. Engkau akan merasa kuat sentiasa. Subhanallah. Jadi tak pernah stres, tak pernah risau. Ustazah, saya ni kalau pekerja saya tinggalkan saya, habislah saya Ustazah, habislah Ustazah. Kalau bos saya berhentikan kerja, habislah. Memang habis sungguh lah, sikit-sikit habislah. Kau dah kenapa? Macam tu. Siapa yang beri rezeki selama ni? Siapa yang beri kuat? Siapa yang beri sihat? Kata di lisannya Allah, tapi sebenarnya engkau tak meletakkan Allah nombor 1 di hati engkau. Subhanallah, sahabat-sahabat, kita kena latih rasa ini. Sebab tu Allah beri kita ujian. Kadang-kadang kita dah duduk di zon selesa, kita terlupakan Allah. Subhanallah. Kak Salina jangan tuduh-tuduh babak lagi. Okey. Surah Maryam ayat 65.
Fa'buduhu wastabir li'ibadati. Maka sembahlah dia. Fa'buduhu, sembahlah dia. Wastabir, dan bersabarlah kalian. Sahabat, kita jumpa dalam Quran wasbir, kita jumpa wastabir. Makna nak cakap, kalau kita dengar jumpa perkataan wastabir ni, memanglah bersabarlah. Tapi nak ceritanya, gandakan lagi kesabaran itu dalam melaksanakan ibadah kepadanya, dalam nak menjadi hamba kepada Allah, nak upgrade diri kita di sisi Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, Masya Allah, kena banyak sabar. Ustazah, lagi saya nak jadi baik, lagi kena banyak sabar kan Ustazah? Tahu tak apa. Sebab tu kadang-kadang ada beberapa soalan yang Ustazah tak perlu jawab pun. Ustazah hanya jawab, sila istiqamah dengan kuliah la tahzan. Kat sana anda akan dapat jawapan. Barulah kita nampak, aku ni silap, aku ni banyak dosa, aku ni lemah sebab aku ni hamba. Kalau kita tak banyak mencari ilmu dan kekuatan daripada Allah, sahabat-sahabat, kita akan mengakukan diri kita. Kenapa orang mesti buat aku macam ni? Sepatutnya orang kena hormat aku kan bos. Kenapa aku gagal? Kenapa aku sakit? Hei, kau kan hamba. Suka-sukanya Allah lah nak buat kau macam mana. Tapi kalau kau rasa dengan kebosan kau tu tak ada siapa boleh lawan kau dah, dengan kehebatan kau tu, kau tak boleh gagal. Tak, sahabat-sahabat. Sebab tu bila Ustazah kata hari ni saya sihat, tapi bila disahkan tubuh saya ada virus, saya kena bersiap sedia dengan macam-macam cara. Kadang-kadang kan macam bila asar semalam kot, saya ambil wuduk, saya terasa macam kenapa saya rasa macam melayang, macam pening sekejap perasaan saya je ke apa. Saya terus bertafakur sekejap, saya duduk sekejap, Tuhan, dalam tubuh aku ni ada virus. Bercakap dengan Allah, sahabat-sahabat. Aku tak tahu level mana dia, tapi dia tak pernah boleh menguasai aku kerana Engkau yang menguasai diri aku, wahai Allah. Aku redha untuk dibagaimanakan pun, ke dalam keadaan yang macam mana. Dan berkemungkinan cerita-cerita yang kita dengar orang kena COVID ni, jalan-jalan nak apa, nak cucuk kad dekat ATM, tiba-tiba mati, lepas tu disahkan positif. Saya kata itu sebenarnya bukan kerana COVID, tapi kerana ajal. Okay? Jadi berkemungkinankah aku akan melalui fasa-fasa begitu, wahai Allah? Bohonglah tak datang rasa gerun, tak datang rasa takut. Tapi sahabat, buat je persiapan. Mati bagaimana, saat macam mana, cita-citaku nak husnul khatimah. So bila nak husnul khatimah tu sahabat, konsisten dengan apa yang kita buat. Tolong jangan kita menyalahkan itu ini, dan jangan terlampau bongkak hari ni sihat, besok kau tak mungkin sakit lagi. Jangan pernah meletakkan apa yang kau makan minum. Contoh ni ubat saya, contoh kan, bukanlah ni mineral. Letak depan ni, kerana engkau lah aku makin kuat sekarang. Dia bukan Tuhan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tolong letak dalam hati, siapa pun bukan Tuhan. Tuhan aku adalah Allah, subhanallah. Yang kedua, melupakan masa lalu. Ini penting nasihat siapa yang follow la tahzan lama. Cuba anda tengok betapa berharganya nasihat kedua ni. Melupakan masa lalu dengan semua kepedihannya dan genangan air matanya, semua kesedihannya dan bencananya, semua kepahitannya dan keresahannya, dan memulai semua kehidupan baru dengan hari yang baru dan semangat baru pula. Sebab itu manusia yang terlampau mengenang kesedihan air mata lampaunya yang tumpah, dia susah nak bangkit. Bahkan jadikan semua itu sahabat sebagai penguat semangat untuk kita menjadi manusia yang berjaya pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita hanya sibuk menyeka air mata yang lampau, sampai bila kita nak belajar tersenyum? Semua orang ada cerita duka dalam kehidupan. Mangsa-mangsa banjir, sahabat-sahabat, kan, yang hilang anda ibarat orang yang tinggal sehelai sepinggang. Kami sangat memahami, walaupun berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kami mendoakan kebaikan untuk anda, digantikan dengan yang lebih baik. Anda manusia yang dipilih oleh Allah. Yang duduk 20 tahun, 30 tahun, saya tak pernah kena banjir macam ni. Bukan orang miskin saja kena banjir, hatta rumah-rumah kluster kayangan pun turut tenggelam. Anda tengok banjir yang baru ini, cukup
kita jadi takjub dengan maha besarnya Allah. Kita selama ni biasa tengok rumah-rumah setinggan hanyut di bawah air, rumah-rumah papan. Tapi sekarang ni rumah batu dengan perabot yang begitu indah tenggelam habis, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba jadikan setiap hari kita ni adalah semangat baru. Ya, semua barang-barang yang ada sentimental value dah hilang, dihanyut air. Kita bina sesuatu yang baru. Cakap mudah. Macam mana orang baru nak membina rumah tangga mula-mula kahwin. Sahabat-sahabat, orang bagi hadiah. Saya ingat lagi masa mula-mula kahwin dulu, ada seorang anak murid ni hadiahkan saya satu oven kecil lah. Kecil, sahabat-sahabat. Saya boleh isi, kalau kecil sangat lah, sesuai lah untuk 2 orang. Tapi sebenarnya sampai hari ni ada. Sampai hari ni saya simpan. Sentimental value kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa simpan? Sebab masih boleh berguna. Kalau saya nak panaskan 2-3 ketul ayam, boleh lah. Kan sahabat-sahabat, sebab saya pun memang jarang masuk dapur, kan 2,000 lebih ni menonton. Subhanallah. Kan Ustazah Zai memang tak masuk dapur sangat. Macam mana nak masuk dapur, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Rezeki sentiasa ada, alhamdulillah. Subhanallah kan, ada je sampai. Lagi-lagi dah COVID ni, lagi je ada je sampai. Sampaikan semalam saya cakap dengan Ustaz hari pertama tu, bang, ya Allah, sampai tak terlarat nak makan. So saya nak cakap dah dekat semua orang, tak payahlah hantar makanan. Tak boleh juga macam tu, nanti kan orang kata apa. Lepas tu jangan perasan sangat. Lepas tu semalam Ustaz tanya, ya, ada ke orang hantar makanan? Tiba-tiba perasan ada orang hantar makanan. Sampai saya dah tengah hari tu saya buat apa ya? Oh, kami duk hirup tom yam, sahabat-sahabat. Sebab saya sakit tekak tu, saya tak berapa lalu nak makan. Saya nak benda hirup-hirup je. Ustaz orang hantar nasi kandak pun habis sebungkus. Kan lagi sedap lah dia makan, subhanallah. Kan jadi maksudnya memang tak sempat nak masak, ada je. Kalau pergi masjid, balik daripada masjid, orang bekalkan bihun lah kita makan. Tak memilih apa je yang ada. Bang, nak masak ke malam ni? Makan nasi dah. Tadi kita bawa makanan daripada masjid. Alah, karipap, 3 biji, kuih kesui. Kenyang lah dah tu, tak payahlah nak makan nasi lagi. Itu alhamdulillah tak cerewet dalam bab makan. Kalau jenis cerewet, suami saya tak, Ustazah, kalau malam mesti nak makan nasi contoh. Payahlah, tapi Allah mudahkan, syukur. So yang lain-lain tak berapa macam nak mudah tu, telan je lah sahabat-sahabat. Yang mudah ni kita pandang, letak ke atas. Syukur dulu yang tu, baru kita akan bahagia. Okay, subhanallah. Jadi jangan sibuk dengan yang sedih. Kita fokus dengan kehidupan baru, sentiasa bersemangat baru. Jadi kan orang mula-mula kahwin ni, wah bang, kita kumpul lagi, walaupun kita beli dapur yang satu tungku, tak apalah, masak satu letak kat tepi. Kan mula-mula kahwin, subhanallah, nanti masak lagi yang dah siap ke makan. Dah, lepas tu dah siap makan, baru kita panggil suami kita makan. Tak gitu. Nanti lepas 2-3 bulan, beli pula dapur 2 tungku. Barulah laju sikit. Nanti lepas setahun, baru kat rumah ada sofa. Macam orang nak membina hidup baru, sentiasa bersemangat baru. Tak ada membazir-bazir. Allah sedang latih mangsa banjir, begitu. Habis semua sahabat-sahabat. Bangkitlah dengan semangat baru. Dan percayalah, semua yang hilang di mata anda sekarang, Allah sedang siapkan gantinya. Masya Allah, nikmat syurga yang paling atas bagi anda yang redha, sahabat-sahabat. Sebab saya nak cakap ni berulang kali, anda bukan tak tahu, tapi anda sekarang sedang dinaikkan darjat oleh Allah. Betapa mulianya anda. Dan bahkan sepatutnya kami cemburu. Kami tak sanggup mencemburui, Tuhan, aku cemburu dengan orang mangsa banjir tu. Sebab Ustazah Zai kata, darjat ni sedang ditinggikan di sisi kau. Kau bagilah banjir kat aku juga, ya Allah. Jangan minta, sahabat-sahabat. Sebab Allah tahu siapa yang diuji, siapa yang ditangguhkan. Allah tahu. So kita minta, Tuhan, kuatkanlah saudara-saudaraku ini. Walaupun kita tak pergi ziarah, tolong bantu mereka dengan doa untuk kuat berdepan dengan ujian Allah. Bayangkan mereka balik ke rumah, semua satu benda tak boleh guna. Letihnya kudrat tua nak membersihkan rumah dengan lumpur. Bayangkan. Ibarat bahasa minta maaf sebut, kalau macam ni baik aku mati je lah ya Allah, daripada nak bersihkan rumah 3-4 hari, seminggu tak selesai. Jangan sebut macam tu. Kan? Subhanallah sahabat-sahabat, moga anda semua diberi kekuatan oleh Allah. Terakhir, ketika meninggalkan angan-angan tentang masa depan yang belum pasti. Ketiga, meninggalkan angan-angan. Ini yang saya nak tekan sangat.
meninggalkan angan-angan tentang masa depan yang belum pasti, tidak menyibukkan diri atau memaksakan diri dengannya. Anda cuba baca pelan-pelan ni. Tidak menyibukkan diri atau memaksakan diri dengannya. Contoh, orang yang dah berdaftar umrah. Kalau aku tak jadi terbang nanti macam mana? Kalau ni. Jangan sibukkan diri atau memaksakan diri dengan sesuatu yang belum berlaku. Sahabat-sahabat, macam contoh Ustazah bagi tadi lah. Kan Ustazah cakap senang lah, suami saya tu asyik outstation je. Dah ada outstation buat apa kak? Yelah, dia kata ada projek kat sana kerja ni. Tapi saya risau lah Ustazah. Kenapa risau? Kalau dia kahwin lain macam mana? Tentu ada cawangan lain kat sana kot. Dah kahwin ke belum? Belum lah Ustazah. Saya kata kalau. Itu masalahnya akak ni, benda yang itu kita lah tahzan. Pernah bagi tahu kita seolah-olah nak letak globe tu atas kepala. Kan sahabat-sahabat, sedangkan Malaysia yang secoet tu pun kita tak boleh nak habis fikir. Kita nak letak globe tu satu dunia atas kepala, memang pecahlah kepala kita. Cuba fikir apa yang sepatutnya kita fikir sahaja. Kalau aku mati nanti ya Allah, apa yang aku nak persembahkan di hadapan kau? Settle sahabat-sahabat. Kita akan perbaiki diri kita. Okay? Jangan terlampau nak kebat sangat hidup atas dunia ni. Kan cikgu-cikgu tahulah kemahiran berfikir, bukan berfikir apa dah, tak ingat dah. Tidak terlalu mengharapkannya, tidak larut dalam penantian terhadapnya, dan tidak merisaukannya. Kehidupannya mesti ditumpukan pada apa yang ada pada hari ini sahaja. Jom kita gariskan kalimah. Kehidupan mesti ditumpukan pada apa yang kita hadapi hari ini sahaja. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kehidupan mesti ditumpukan. Bohong kalau saya tak terfikir, Tuhan, COVID ni macam kalau ada sahabat-sahabat kita yang kena kanser, doktor kata stage 4, yang merisaukan. Contoh sahabat-sahabat, bohong kita tak lebih kerap mengingat mati berbanding orang yang sihat. Kan? Ustazah Zai, first day rasa macam sakit tekak, second day macam tu, hari ketiga saya rasa dah sihat. Tapi siapa saya untuk membaca lebih-lebih cerita tentang orang COVID yang sihat-sihat pun boleh tumbang sebab virus itu menyerang, virus ni menyerang. Tak payah kita duduk termenung, kalau mati besok macam ni macam mana. Bukan fikirkan virus tu bekerja pada tubuh kita, tapi fikirkan bagaimana pencipta virus, pencipta kita memandang ni. Hati yang kita nak balik persembahkan kepada Allah sebagai qalbun salim tu. Macam mana sahabat-sahabat? Itu tolong set dalam minda. Allah hanya nak tengok hati kita macam mana. Allah baca, Allah tahu. Allah tak pernah tanya kita bertukar baju berapa kali sehari, produk yang kita guna dekat rumah tu mahal ke murah. Allah tak pernah tanya sahabat-sahabat. Macam mana kita mempersembahkan hati kita kepada Allah. Lalu kita nak baca satu tamsilan. Ali berkata, jauhi oleh kalian panjang angan-angan, kerana hal tersebut boleh membuat kalian lupa, yakni lalai. Subhanallah. Kita tak nak jadi manusia yang lalai. Sebab itulah Allah tarik sekejap nikmat daripada kita. Ala kulli hal alhamdulillah. Bersyukur atas semua yang Allah pinjamkan kepada kita. Untuk berapa lama, tempoh sekian waktu. Ala kulli hal alhamdulillah. Kita pasti akan tenang, subhanallah. Kita belum tutup lagi. Surah Al-Qasas ayat 39. Subhanallah. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. Dan mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini kesilapan yang sangat besar bila kita tak merasa bahawa balik nanti kita akan balik kepada Allah. Balik nanti kita akan balik kepada Allah. Sahabat, kita bukan balik kepada tanah. Yang balik kepada tanah, jasad kita akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Dikorek selepas setahun, tak ada, dah tinggal tengkorak je. Yang kita duduk belai, satu jerawat pun kita bising, sibuk. Yang kita nak flawless tu kan yang kita sibuk berhabis duit gaji. Itu semuanya akan jadi tanah. Tapi kita tak pernah sibuk dengan apa yang akan balik kepada Allah. Itulah roh kita. Masya Allah, sahabat-sahabat. Kita pernah tak membelai rohani kita?
Kan kita pernah tak membugarkan iman dan jiwa kita yang akan balik kepada Allah. Subhanallah. Kan kalau setiap bulan ada peruntukan, oh nak putihkan kulit wajah macam mana? Nak putihkan hati yang hitam, yang keras macam mana? Modalnya sahabat-sahabat. Modalnya bukan pakai duit sangat. Ni bermujahadah, sahabat-sahabat. Anda boleh stay 2.3K mendengarlah tahzan untuk apa sahabat-sahabat? Nak tengok tak lala ustazah ke? Tak ada maknanya. Kan? Tapi kenapa kita boleh stay? Sebab nasihat yang berada di dalamnya adalah untuk kita. Penyejuk jiwa muslimin muslimat daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Jadi anda manusia yang mahu jangan hanya di lisan, terus buat. Kalau aku mati hari ni ya Allah, kalau aku tak sempat besok ya Allah, kalau tak sempat tengok anak membesar ya Allah, kan? Jangan terlampau risau, ustazah kalau saya mati muda, anak saya kecil-kecil lagi, macam mana? Tengok kematian yang berlaku di sekeliling kita. Ada pernah tak anda tengok anak-anak yatim di bumi Malaysia duduk merempat bawah jambatan, tak ada siapa yang kaut? Bahkan lepas kematian ibu dan ayahnya, nampak lebih mewah, lebih semangat, hidup mereka lebih terbela. Siapa yang bagi perlindungan ni? Allah yang jamin. Allah matikan mak ayah mereka, Allah datangkan orang lain untuk bantu mereka. Ya, sifat naluri kemanusiaan kita kesiannya anak yatim. Tapi sebenarnya siapa yang melindungi mereka? Allah. Ni mak sedara, rumah kebajikan, itu alat saja yang Allah hantarkan, sahabat-sahabat. Tapi sebenarnya yang melindung mereka adalah Allah. Subhanallah. Jangan percaya kepada segala bentuk desas-desus dan gosip. Siapa yang percaya sangat gosip, kan? Saya nak tergelak semalam grup umrah kami, sahabat-sahabat. Tiba-tiba ustaz kata, dah masuk dah segala gosip-gosip benda yang belum pasti ni. Nak kena mute sekejap ni grup ni. Masya Allah. Sebab apa? Anda masukkan segala benda gosip yang belum pasti ke dalam grup WhatsApp mana-mana. Contohlah tempoh hari lamaran pula dah, ramalan, kan? 24, 25, 26 Disember bakal ribut taufan segala contoh, kan? 24 Disember. Saya tengok itulah hari yang paling saya sidai baju kering. Panas elok setelah hujan beberapa hari. Muslimin muslimat, kan? Tak tepat. Kerana Allah sahaja yang boleh mengetahui segala. Tapi benda-benda sekarang, kenapa manusia makin ramai yang anxiety, yang depressed, yang jumpa pakar sakit jiwa? Sebab membaca benda-benda dekat. Itulah. Kan sahabat-sahabat, saya nak katalah kalau boleh, kan, tak payahlah kita pakai smartphone ni. Memang tak smart jadinya. Tapi bagaimana dunia mengajar kita hari ini? Semua orang wajib ada smartphone. Ibarat macam itulah, tet sekejap scan, tet sekejap scan. Kan sahabat-sahabat? Jadi handphone ke yang salah? Tak salah. Yang salah kita. Kenapa kita baca benda-benda desas-desus gosip ni, kita dah rasa macam, macam mana ni? Kalau jadi kat aku ni macam mana ni? Tu masalah muslimin muslimat dirahmati Allah. Buku Latahzan dapatkan tu kat bawah tu. Sahabat-sahabat boleh nampak, kan? Ustazah Muzayyana pinkan, klik je dekat situ, ada nombor telefon. Ada buku-buku kat sini, buku-buku Ustazah Zai pun ada. Jangan tanya dekat ruang komen. Kan pakai smartphone tak berapa smart dah jadinya. Asyik risau, resah gelisah, hari-hari duk baca WhatsApp, dapur pula tak berasap. Mokcik-mokcik pun duk main WhatsApp semata-mata. Sekian dimaklumkan. Jangan percaya kepada segala bentuk desas-desus dan gosip, kerana Allah telah berfirman kepada musuh-musuhnya. Surah Al-Munafiqun ayat 4. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangka bahawa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Orang munafik ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia perasan benda macam semua benda orang tuju kat dia. Perasan. Kan kita sebenarnya apapun bila kita balikkan kepada Allah, kita tak risau benda-benda yang teriakan-teriakan, gosip-gosipan, cakap-cakapnya orang ni, kita tak risau. Betul, saya dah beli seronok belajar. Beli apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak berapa smart, tak faham. Sebab nanti bila ustazah santai-santai, ustazah go through, kan, subhanallah,
Ada yang komen-komen anda sangat mendatangkan syukur di hati ustazah, menjentik juga hati ustazah. Sebenarnya ustazah bukan pengajar, kita sama-sama belajar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang ustazah baca komen anda, ustazah belajar sama. Pengalaman anda, ada yang kematian suami, ibu, ayah serentak dalam COVID ni, subhanallah. Maka saya belajar daripada kekuatan anda. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak Rin Ali, dia orang COVID ni dia baik sikit, dia tak adalah nak meletih-letih, sopan sikit. Okey. Saya melihat kebanyakan manusia bahawa mereka sering menanti berbagai perkara tentang jadinya bencana-bencana dan kejadian-kejadian untuk beberapa tahun yang ternyata tidak pernah menjadi kenyataan. Betul kan sahabat-sahabat? Allahu Akbar. Sering menanti berbagai perkara tentang jadinya bencana-bencana dan kejadian. Baca segala-gala kan. Ustazah, sekarang ni dunia dah jadi macam ni. Risaukan untuk beberapa tahun yang ternyata tidak pernah menjadi kenyataan. Sebab tu kadang-kadang ustazah fikir bahagianya jadi orang macam bapa ustazah tu. Tak pernah menggoogle, tak pernah ni. Yang dia tahu aku hari-hari kena baca Quran, kena pergi masjid. Aku nak mati jumpa dengan Allah. Dia tak tahu pun cerita Pak, ozon semakin menipis. Dia tak tahu sahabat-sahabat. Kan kadang-kadang kita tengok bahagia, kita yang konon ambil tahu segala pula yang stres tak habis-habis kan. Subhanallah. Mereka menciptakan ketakutan dalam hati mereka dan hati orang lain. Saya macam nak beri amaran lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tolonglah jangan takut-takutkan orang Islam dengan macam-macam ancaman. Pergi umrah jadi macam ni, jadi macam ni. Semalam saya baru berwhatsapp-whatsappan dengan Ustazah Asma Harun. Kak Long, mereka panggil guru-guru Ustazah ni duk panggil Ustazah, bukan Kak Long sebenarnya, tapi tak tahulah kan yang paling banyak cakap kot. Jadi kami kat sini tenang, aman, bahagia, seronoknya bersolat bersama-sama semua. Tiba-tiba bila buka je web apa-apa daripada Malaysia ni, semuanya benda menakut-nakutkan. Alah, hai subhanallah sahabat-sahabat. Tolonglah tolong. Cakap lebih-lebih kan payah juga kan. Sebab apa? Sebab saya nak fokus kepada latahzan. Saya bukan ahli nak bercakap benda yang selain daripada latahzan. Hatta latahzan pun saya bukan ahli. Ada ramai lagi yang ahli. Saya cuma nak belajar bersama-sama daripada apa yang Dr. Al-Qarni tuliskan. Alangkah sengsaranya kehidupan mereka. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang tertawan di penjara Cina. Ya Allah, penjara Cina ni dahsyat sahabat-sahabat. Mereka buat banduan-banduan mereka diletakkan di bawah sebuah paip air yang menitis air di atas kepalanya setitis demi setitis dalam setiap detiknya. Mereka dipaksa untuk menunggu titisan-titisan ini hingga gila dan hilang kesedarannya. Dunia yang mencengkam sedang buat kita macam banduan Cina. Buat macam mana sahabat? Ada air, pilih air ke atas. Tapi dia tak buka besar. Dia ikat tangan banduan, dia biarkan duduk bawah pilih. Dahaga ni, tunggu. Keluarkan lidah setitis air menitik, baru telan. Sesaat lagi, baru menitis lagi setitik. Bayangkan di tengah-tengah panas dibuat macam tu. Memang orang boleh jadi gila lah. Akhirnya jadi macam binatang semua. Tak menggunakan akal, tak ada keimanan, sahabat-sahabat. Dia pun nak paksa otak kita ni jadi macam tu. Kan? Kita tetap lawan dengan kita bertuhan. Besar mana kuasa engkau untuk memadamkan apa yang telah Allah siapkan untuk para hamba-Nya dengan penuh kasih sayang. Engkau nak merampas tanpa kasih sayang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Engkau tunggukan. Azab Allah tu pasti akan datang. Kalau tak dekat sini, dekat sana nanti. Okay? Anda faham ya? Sebab kita orang dewasa. Ustazah bukan bercakap dengan budak-budak kecil. Baik. Surah Fatir ayat 36. Subhanallah. Belum habis lagi ya? Maka dipaksa untuk menunggu titisan-titisan ini hingga hilang kesedarannya. Allah menggambarkan para penghuni neraka seraya berfirman dalam surah Fatir 36. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Ayat-ayat macam ni memang bikin imam-imam Masjidil Haram bergetar suara. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan daripada mereka azabnya.
Dekat neraka tu tak ada orang mati dah, sahabat-sahabat. Kita kat dunia ni semua takut nak mati, sebab kita tak ready pun nak mati, betul? Orang dekat neraka minta mati. Minta matikan aku, sakit kena azab seksa ni, matikan aku. Akan datang satu suara yang menggerunkan, takkan mati dah. Mati tu sekali hari tu je. Ini tempat engkau akan dikenakan azab. Sakit, tersiat segala kulit-kulit, dicantumkan semula, dia azab lagi. Masa tu semua orang minta mati. Takkan mati dah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So untuk kita akan mati ni dan pasti mati, tolonglah buat persiapan. Kenapa kita masih bertangguh-tangguh? Kita masih tak buat persiapan? Kita tak kesian ke diri kita, sahabat-sahabat? Kita tak kesian ke? Siapa nak tolong kita nanti di akhirat? Kecuali diri kita sendiri yang beramal soleh ketika di dunia. Suratul A'la ayat 13. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup di dalamnya. Masya Allah. Azab neraka yang begitu dahsyat. Kalau kita kat dunia ni ditelan mati emak, di luar mati bapak. Ya betul ke? Kan macam itulah sahabat-sahabat. Tapi seksa, satu seksa yang kita tak pernah akan jumpa, seksa di dunia mengatasi seksa di akhirat. Yang terakhir, surah An-Nisa 56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti dengan kulit yang lain pula, supaya merasa diazab, dibakar. Sahabat-sahabat, tak berhenti. So seksa dekat dunia kurang-kurang orang yang banjir seketika hari itu, Masya Allah, akan didatangkan pertolongan-pertolongan Allah. Tempuh je kehidupan ini. Semoga anda terus kuat. Percayalah muslimin muslimat, sangat sakit derita yang anda lalui, tapi dia akan berhenti. Putaran roda yang sekarang terkebawah untuk anda, dia akan berjalan, berpusing naik ke atas. Begitu juga orang sekarang sedang memandang anda. Mungkin ada yang memperlekehkan padan muka. Hari tu berlagak sangat, sekarang dah kena banjir padan muka. Mungkin ada manusia macam tu. Tunggu, pusingan tayar dia akan berada di bawah. Allah tak pernah tinggalkan kita yang nak balik kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka pandanglah nasihat-nasihat dalam La Tahzan sebagai penguat jiwa kita, insya-Allah. Saya sayang anda semua kerana Allah. Jom pandang azab di akhirat. Maka kita akan merasa sikitnya azab yang Allah beri kepada kita di dunia. Jangan pernah sakit kita rasa akulah yang paling azab. Banjir akulah yang paling azab. Kena tinggal dengan orang tersayang akulah yang paling azab. Tak, sahabat-sahabat, itu hanya sedikit. Bila kita reda, kita akan terlepas dengan azab yang begitu dahsyat di akhirat. Moga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Moga Allah sentiasa pandang kita dengan rahmat dan kasih sayang. Moga Allah kuatkan jiwa-jiwa kita. Saya sayang anda semua kerana Allah. Jangan mati sebelum datangnya ajal. Maksudnya apa? Kita belum mati. So teruskan kehidupan. Teruskan dengan apa? Keimanan dan ketakwaan. Ampun maaf, zahir batin, tahniah. Pengikut-pengikut La Tahzan, anda telah setiap hari sampai ke hari ini bab 160. Esok insya-Allah bersama Ustazah bab 161. Saya nak deal dengan mana-mana kuliah yang saya dah cancel, supaya kalau nak balik bolehlah. Setakat hari ini saya sihat, saya tak boleh menjanjikan apa-apa besok lusa Ustazah terus sihat. Wallahu alam, Ustazah tak tahu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, semuanya atas pengetahuan Allah. Cuma kasih sayang kita sesama hamba-hamba Allah, jom jalinkan saling doa mendoakan. Saling doa mendoakan. Sebab kita nak jumpa lagi di dalam tempat yang penuh dengan kasih sayang. Itulah syurga Allah. Walaupun Ustazah belum tentu layak, tapi kita penuh pengharapan kita nak jadi hamba Allah yang hidup dengan kasih sayang. Ampun maaf, zahir batin, Nurliza Muhammad Nur, Faizah Muhammad Nur, Kamkama, Azizak, semua sekali. Saya sayang Kak Ayah Gaus, saya sayang Fazlina Sa'ad, sayang semua sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Kak Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suryati Hud, subhanallah. Terima kasih semua. Bye bye. Assalamualaikum.